Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam subjek Jawi tahun 4 dalam tajuk kedudukan huruf hamzah tiga suku. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 3. Kedudukan huruf hamzah tiga suku. Mari kita perhati, baca dan fahami nota yang diberi. Hamzah tiga suku ialah huruf hamzah pada kedudukan 3/4 ketinggian huruf alif. Baik, di atas sini ada dua contoh kedudukan huruf hamzah. Yang pertama menunjukkan kedudukan huruf hamzah berada pada ketinggian 3/4 huruf alif. Ini ialah kedudukan hamzah yang betul. Manakala di sebelah merupakan kedudukan huruf hamzah yang salah jika kedudukan huruf hamzah ini ialah kedudukan huruf hamzah tiga suku. Dia berada di tengah-tengah huruf alif. Sepatutnya dia berada di 3/4 ketinggian huruf alif. Baik. Ia digunakan pada fungsi seperti berikut. Fungsi pertama, kata dasar yang diakhiri bunyi vokal A menerima imbuhan an dan imbuhan i. Mari kita lihat contoh yang diberi. Berikut merupakan contoh bagi kata dasar yang diakhiri bunyi vokal A yang menerima imbuhan an. Contoh pertama, celaan. Celaan. Kita boleh lihat di sini, kata dasar bagi perkataan celaan ialah cela. Cela berakhir dengan bunyi vokal A dan menerima imbuhan an. Kita lihat contoh yang kedua, bacaan. Bacaan. Contoh ketiga, kebendaan. Kebendaan. Contoh yang terakhir, kesukaan. Kesukaan. Supaya lebih faham, Ustaz akan berikan contoh perkataan yang menggunakan imbuhan an untuk kita jawikan bersama-sama. Baik, kita akan jawikan perkataan kebendaan. Mula-mula kita cari kata dasar dia dahulu, iaitu benda. Kemudian kita tentukan suku kata dan cari hukum. Di sini ada hukum i pepet. Baik, seterusnya kita pergi kepada padanan huruf. B, padanan ialah huruf ba. I pepet tiada padanan huruf jawi. N, padanan ialah huruf nun. D, huruf dal. E, huruf alif. Seterusnya kita pergi kepada sifat huruf. Ke, kaf. Ba dengan nun boleh disambungkan. Itu juga nun dengan dal. Alif. Baik. Kata dasar yang berakhir dengan huruf alif, maka imbuhan an kita akan tulis dengan huruf hamzah nun. Hamzah berada pada kedudukan 3 suku huruf alif. Jelas? Kebendaan. Berikut pula merupakan contoh bagi kata dasar yang diakhiri bunyi vokal A yang menerima imbuhan I. Contoh pertama, dihargai. Dihargai. Kita boleh lihat di sini, dihargai kata dasarnya ialah harga. Harga diakhiri dengan bunyi vokal A dan menerima imbuhan I. Contoh kedua, meredai. Meredai. Contoh ketiga, merasai. Merasai. Contoh yang terakhir, dicintai. Dicintai. Ustaz akan berikan contoh perkataan yang menggunakan imbuhan I untuk kita jawikan bersama-sama. Cuba lihat dengan teliti.
Baik, perkataan dicintai. Kata dasarnya ialah cinta. Kita boleh lihat kat sini. Berakhir dengan bunyi vokal A, cinta. Dan menerima imbuhan I. Baik, kita pergi kepada langkah jawi yang pertama, iaitu tentukan suku kata cinta. Seterusnya kita pergi kepada padanan huruf. C, padanan ialah huruf ca. I, huruf ya. N, huruf nun. T, huruf ta. Dan A, huruf alif. Seterusnya kita pergi kepada sifat huruf. Baik, di, ca dengan ya boleh disambungkan. Ya dengan nun juga boleh sambung. Ta, alif. Baik, imbuhan I kita akan tulis dengan huruf hamzah ya. Hamzah berada pada kedudukan 3 suku huruf alif. Dicintai. Jelas? Kita masuk kepada fungsi yang kedua untuk huruf hamzah 3 suku, iaitu kata dasar yang diakhiri bunyi vokal U menerima imbuhan I. Mari kita lihat contoh yang diberi. Contoh pertama, didahului. Didahului. Kita boleh lihat di sini, perkataan didahului, kata dasarnya ialah dahulu. Dahulu berakhir dengan bunyi vokal U dan menerima imbuhan I. Mari kita lihat contoh yang kedua. Dibaharui. Dibaharui. Contoh ketiga, merindui. Merindui. Contoh yang terakhir, merestui. Merestui. Supaya lebih faham, Ustaz akan berikan contoh perkataan yang berakhir dengan bunyi vokal U dan menerima imbuhan I untuk kita jawikan bersama-sama. Baik, perkataan merindui. Kata dasar dia ialah rindu. Kita boleh lihat kat sini, rindu diakhiri dengan bunyi vokal U dan menerima imbuhan I ataupun I. Baik, kita pergi kepada langkah jawi yang pertama, tentukan suku kata. Rindu ada 2 suku kata, rindu. Kemudian kita pergi kepada padanan huruf. R, huruf Ra. I, huruf Ya. N, huruf Nun. D, huruf Dal. Dan U, huruf Waw. Baik, seterusnya kita pergi kepada sifat huruf. Baik, kita tulis dengan huruf mim. I di sini ialah I pepet, maka tiada padanan huruf jawi. Mim, Ra, Ya, Nun boleh disambungkan. Begitu juga dengan Dal, Waw. Baik, imbuhan I ataupun I di sini kita akan tulis dengan huruf hamzah ya. Hamzah berada pada kedudukan 3 suku huruf alif. Ya. Walaupun alif tiada, kedudukan hamzah berada pada kedudukan 3 suku. Merindui. Jelas? Kita masuk kepada fungsi yang ketiga untuk huruf hamzah 3 suku, iaitu diftong atau gandingan vokal AU atau AU dan gandingan vokal AI atau I di awal kata. Contoh untuk bunyi diftong AU di awal kata. Auto. Auto. Aura. Aura. Audio. Audio. Aur. Aur. Mari kita lihat contoh bunyi diftong AI di awal kata.
Contohnya, ice cream. Ice cream. Ice. Ice. Icing. Icing. Contoh terakhir, air. Air. Ustaz akan berikan contoh supaya murid-murid lebih faham. Cuba lihat dengan teliti. Baik, perkataan audio. Langkah jawi yang pertama, tentukan suku kata audio. Seterusnya kita pergi kepada padanan huruf. Kalau kita boleh lihat di sini, suku kata yang pertama ialah bunyi diftong AU di awal perkataan. Maka dieja dengan menggunakan alif, hamzah, waw. Seterusnya di padanannya ialah huruf dal, I huruf ya, dan O padanannya ialah huruf waw. Seterusnya kita pergi kepada langkah jawi. Baik. Yang pertama, alif. Hamzah berada pada kedudukan 3 suku huruf alif. Kemudian huruf waw, dal, ya dan waw boleh disambungkan. Audio. Jelas? Perkataan ice cream. Langkah jawi yang pertama, tentukan suku kata ice cream. Seterusnya kita pergi kepada padanan huruf. Baik, kita boleh lihat dekat sini, suku kata pertama mempunyai bunyi diftong AI ataupun I. Maka akan dieja dengan alif, hamzah, ya, S, sin, K, kaf, R huruf ro, I huruf ya, dan yang terakhir padanan huruf M ialah huruf mim. Seterusnya kita pergi kepada sifat huruf. Baik. Alif. Hamzah berada pada kedudukan 3 suku huruf alif. Ya, sin, kaf, ro, ya dan mim boleh disambungkan. Baik. Ice cream. Jelas? Sekian saja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga Allah mengurniakan kefahaman kepada murid-murid dalam memahami ilmu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.